Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kembali lagi ke channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita untuk bahagian yang kedua, siri modul SPM yang ke-6, iaitu graf fungsi. Dalam video yang lepas kita dah pun membuat contoh soalan yang pertama dan soalan yang kedua. Jadi untuk video kali ini saya akan tunjukkan pula cara menjawab untuk contoh soalan yang ketiga dan soalan yang keempat. Okey, sekarang kita tengok soalan. Okey, di bahagian sebelah kiri skrin saya ni. Okey, lengkapkan jadual 3 di ruang jawapan bagi persamaan y sama dengan 36 per x dengan menulis nilai-nilai y apabila x sama dengan 6 dan x sama dengan 10. Okey, jadi sini dalam kotak ada x sama dengan 6, x sama dengan 10. Okey, sebenarnya saya tertinggal satu kotak yang kosong, tapi tak apa, kita akan buat tujuan untuk pembelajaran lah. Okey. Okey, seperti mana saya dah beritahu semalam, untuk mencari nilai x ni, untuk mencari nilai x ni kita kena menggunakan kalkulator. Okey, kalkulator kita jadi besar pula. Okey, saya kecilkan sekejap. Okey. Okey, sekarang kita kecilkan kalkulator kita. So 36, cara tekannya 36 bahagikan dengan alfa x tekan kau. Okey, nilai pertama ialah 6. Masukkan nombor 6, tekan sama dengan, jawapannya ialah 6. Yang kedua, tekan kap balik, tekan 10, tekan sama dengan, jawapannya ialah 3.6. Okey, dah siap mencari nilai y. Okey, seterusnya kita nak buat bahagian B pula, iaitu dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi x dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi y, lukiskan graf y sama dengan 36 per x bagi 2 hingga 14. Okey, kat sini kita kena membina paksi dalam dalam graf, kertas graf. Okey, sekarang kita kena tahu dulu nak membina paksi y tengok pada x. Okey, tapi kena ingat walaupun dia kata x ni bermula daripada 2, tapi dalam gambar mesti ada bermula daripada kosong. Okey, kemudian tengok paksi, tengok skala, dia kata skala 2 cm kepada 2 unit. 2 unit bermaksud sifir 2. Okey, jadi pada kata graf ni, okey, bermula daripada kosong sebelah kiri. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okey, ngam-ngam. Okey, kemudian pada nombor kosong ni kita kena buat garisan daripada atas hingga ke bawah, okey, sebagai paksi y. Okey. Okey, so inilah paksi y. Kemudian nak membina pula pada paksi membina paksi x, tengok pada jadual y. Okey, tengok pada skala, dia kata 2 cm kepada 2 unit, bermaksud sifir 2. Okey, sifir 2. Jadi tengok pada kotak y ni, nombor mana yang paling besar? Nombor yang paling besar ialah nombor 18. So daripada atas ni kita boleh terus mulakan dengan nombor 18. Okey, nak mula dari atas ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, 18. Okey, turun 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Okey, sebab dalam jadual ni tidak ada nombor negatif, jadi tak payah buat sambung negatif 2. Nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi kosong ni jangan lupa kita gariskan. Okey, daripada kiri ke kanan. Okey, gunakan pembaris. Okey, dan letak sini sebagai huruf. Okey, lebihkan sikit.
Okay, letakkan sebagai huruf X. Okay, jangan lupa pindahkan nombor di sebelah atas ni kepada paksi X. Okay, so pindahkan bermula dari 2. So sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okey, sudah membina paksi X dan paksi Y. Sekarang tiba masanya untuk kita plotkan titik. Okey, tengok pada jadual X dengan Y ni pada ruang jawapan. Jadi yang pertama 2, 18. Jadi 2, 18. Okey, 2, 18 atas sekali. Okey, 2, 18. Okey, kita pangkahkan. Kemudian 2.4, 15. Kat mana 2.4 ni? Okey. So kita tengok bila sifir 2 macam ni, bermaksud yang tengah-tengah ni ialah nombor 3. Jadi satu kotak kecil ni bermaksud nilainya 0.2. Jadi ini 2.2, ini 2.4. Okey, jadi 2.4, 15. Okey, 2.4, 15. Kat mana 15? Okey, ni 15 di tengah-tengah sini. Okey, so kita pangkahkan. Ni 2.4, jangan tersilap. Okey, 2.2, 2.4. Okey, kita pangkah sini. Okey. Kemudian sambung lagi. Okey, lepas 2.2 dengan 15. Okey, kemudian 3, 12. 3 ni 3 antara 2 dengan 4 ni 3, 12. Okey, sini kita pangkahkan. Kemudian 4, 9. 4, 9, 9 di antara 8 dengan 10. Kita pangkahkan lagi. Kemudian 6 dengan 6. Okay, 6 dan 6 kita pangkahkan. Kemudian 8 dengan 4.5. 8. Okay, kat mana 4.5 ni? Okay, ini kalau tengah-tengah ni bermaksud 5. Okay, jadi 4.5, 2 kotak kecil nilainya 0.2. 0.2, 0.4, 0.6. So di tengah-tengah ada 4.4 dengan 4.6. Okey. Kemudian sambung lagi 10, 3.6. Okey, mana 10, 3.6? 10, 3 sini. Okey, 3 sini, 3.2, 3.4, 3.6. Okey, kita pangkahkan. Kemudian 12, 3. 12, 3. Okey, tengah-tengah di antara 2 dengan 4. Last kali 14, 2.6. 14, 2.6 mana? Ini 2, 2.2, 2.4, 2.6. Okey, kita pangkahkan sini. Okey, so kita dah siap buat plot bagi setiap titik. Okey, dan kemudian kita kena sambungkan dengan menggunakan garis yang licin. Okey, bukan garis lurus garis licin. Okey, yang ni kena buat betul-betul lah. Okey. Okey, macam saya ni agak susah sikit sebab saya buat atas skrin. Jadi saya minta maaf lah tak dapat seperti mana yang ikutkan yang sebenarnya. Tapi kalau guna kertas lagi senang. So pelajar pastikan buat dapat garisan yang licin. Okey, lengkuk yang licin. Okey, jangan gunakan pembaris. Okey, so lebih kurang macam inilah dia punya garisan dia. Okey, saya tak dapat garis yang lurus pasal garis yang licin sebab saya agak sukar buat dalam skrin ni. Okey, tapi kalau dalam kertas graf lebih kurang macam ni gambar dia. Okey, kemudian soalan C pula. Daripada graf anda carikan nilai Y apabila X 2.8. So kat mana nilai X 2.8 ni? So tengok nilai X 2.8 silap. Okey,
X2.8 ni dalam graf. Okey, tengok pada paksi X, cari 2.8. Saya besarkan sikit. So tadi ni 2.2, 2.4, 2.6, 2.8. Okey, sini 2.8. Okey, ni 2.8. So kita buat garis lurus daripada bawah sampai ke atas gunakan pembaris. Okey, kita buat gunakan pembaris. Okey, sikit lagi sambung, tak kena ni. Okey, saya besarkan, saya zoomkan. Okey, kena pada graf, terus belok ke keluar kalkulator pula. Okey, kena pada graf, terus belok ke kiri. Okey, so kita kena baca berapa nilai dia. Ini 12.2, 2.4, 12.6, 12.8. Jadi jawapan yang pertama ialah 12.8. Okey, yang kedua, nilai X apabila Y sama dengan 5. Okey, tengok dalam gambar rajah graf, dalam kata graf, kat mana Y 5? Okey, tengok pada paksi Y, tengok nombor 5. Okey, nombor 5 di antara 4 dengan 6. So, ini 5 tengah-tengah ni. Okey, buat garis lurus daripada kiri ke kanan, terus kena pada kertas. Terus pada graf. Cakap pun Syaisyul. Okey, kemudian kena pada graf ni, turun ke bawah. Okey, turun ke bawah. Okey, gunakan pembaris. Berapa dapat? Sini 7. Okey, ni 7. Ni 7.2. Jadi jawapannya ialah 7.2. Okey, so kita dah siap membuat soalan nombor 3. Jumlah markah ialah 9 markah. Okey, sekarang kita akan buat contoh yang keempat pula. Okey, contoh yang keempat. Okey, soalannya apa? Lengkapkan jadual 2 di bawah. Di ruang jawapan, bagi persamaan Y sama dengan X kuasa 3 tolak 9X tambah 4 dengan menulis nilai-nilai Y apabila X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan negatif 1, X sama dengan 2. Okey, yang ni kita kena gunakan kalkulator seperti biasa. Okey, kita masukkan nilai. Okey, persamaan ni dalam kalkulator. Okey, cara tulisnya alpha X kuasa 3, tekan shift, tekan kuasa 2 ni, dia akan keluar kuasa 3 tolak 9 alpha X tambah 4, tekan calc. Okey, masukkan nombor negatif 1, negatif 1, tekan sama dengan, jawapannya ialah 12. Okey, tekan calc balik, masukkan nombor 2, tekan sama dengan, jawapannya ialah negatif 6. Okey, cantik dapat jawapan. Okey, kemudian dah selesai. Kita pula buat nombor B pula. Okey, soalan B. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y, lukiskan graf Y sama dengan X kuasa 3 tolak 9X tambah 4 bagi negatif 3 hingga 4. Okey, tengok dia punya jadual ni. Dia kata sini negatif 3 hingga 4. Jadi pada kata graf ni kita kena labelkan lah. Okey, daripada hujung kiri ni negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 sampai hujung sekali. Okey, kemudian kita nak membina paksi Y. Nak bina pada paksi Y, tengok pada kotak X ni kan. Okey, dah buat pun tadi. So dalam gambar rajah, dalam kata graf ni, kita kena buat garis lurus pada nombor 0. Okey, so kita buat garis, ambil pembaris daripada atas sampai ke bawah. Okey, gunakan pembaris. Okey, so inilah paksi Y. Okey, sekarang kita nak bina paksi X pula. Tengok pada kotak Y, tengok pada skala, dia kata 5 bermaksud sifir 5. Okey, tengok nombor yang paling besar sekali. Nombor yang paling besar ialah nombor 32. Dalam sifir 5, dia dekat dengan nombor 35. Okay, jadi kita boleh buat daripada atas sini 35. Okay, turun. Okay, 35, 30. Okay, sebab takut tak muat kan, kita mula dari atas. Okay. Okay, 25.
20, 15, 10, 5, 0, negatif 5, negatif 10. Okey. Sebab nombor yang paling kecil ialah negatif 6, so dekat dengan nombor negatif 10. Okey, jadi pada kosong ni kita buat garisan daripada kiri ke kanan. Okey, untuk membina paksi X. Okey, tak cantik. Okey, pastikan guna pembaris ya. Okey, inilah paksi X. So jangan lupa pindahkan nombor yang sebelah atas tadi yang warna pen merah ni kepada paksi X ni. Okey, so sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ni 1, 2, 3, 4. Okey, so dah siap membina paksi X dan juga paksi Y. Seterusnya baru kita boleh plotkan titik. Okey, nak plotkan titik, tengok pada jadual. Okey, mula-mula negatif 3, 4. So, negatif 3, 4. Okey, kalau sifir 5, kalau sifir 5, dua kotak kecil nilainya 1. Jadi, sini 1, 2. Okey, 1, 2, 3, 4. So, inilah 4. Okey. Okey, seterusnya. Negatif 2, 14. Okey, negatif 2, 14. Ini pun sama. 10, 11, 12, 13, 14. Pangkahkan. Seterusnya, negatif 1, 12. Negatif 1, 12 mana? Ini 10, 11, 12. Okey, pangkahkan. Seterusnya, 0, 4. Okey, 0, 4. Mana 4? Okey, ini 0. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, pangkahkan 4. Okey, kemudian 1, negatif 4. 1 dengan 4 sebelah bawah pula. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey. Okey, seterusnya 2, negatif 6. Okey, 2, negatif 6, 2. Ni 5. So, ini 6. Okey, pangkahkan. Kemudian, 3, 4. Naik balik. 3, 4. Okey, mana 4? 1, 2, 3, 4. Okey, pangkahkan. Lepas tu, dia kata 3.5, 15.4. Kat mana 3.5? 3.5 di antara 3 dengan 4. So, 3.5 sampai 15.4. Ini 15. 15.4 kat mana? Okey, sebab ni ini dah 16. So 15.4 ni tengah-tengah, bawah sikit lebih kurang. Okey, lebih kurang. Okey, kemudian akhir sekali 4.32. So 4 last sekali 32 tinggi sangat ni. Okey, ini 30. Ini 30, 31, 32. Okey, kasih pangkas sama dia. Okey, so kita dah siap plotkan titik. So tugas kita yang seterusnya, kita kena sambungkan plot titik-titik ni. Okey, menggunakan lengkung yang licin. Okey, so seperti biasalah kena buat betul-betul. Okey, macam saya minta maaf. Okey, mungkin agak sukar untuk melukis lengkung pada skrin ni. Okey.
Okey. So kita dah siap melukiskan lengkung pada menyambungkan setiap titik pada plot-plot ni. Okey, plot titik-titik ni. Okey, tengok macam tak puas hati sebab tak dapat garis yang licin. Okey, sebenarnya kita boleh dapat garis yang lebih licin lah kalau kita gunakan kertas graf. Okey. Sebab saya agak suka sikit. Okey, tersinggul tangan sikit, memang lari dia punya garisan ni sebab dia sensitif. Okey. Alright. Seterusnya kita akan buat bahagian C pula. Okey, daripada graf anda carikan nilai y apabila x sama dengan negatif 2.5. Okey, Syashul. Okey, kat mana negatif? X sama dengan negatif 2.5 ni? Tengok pada paksi x, tengok negatif 2.5. Sini negatif 2, sini negatif 3. So tengah-tengah ni ialah negatif 2.5. So kita buat garis lurus daripada bawah ni sampai kena pada graf. Okey, kena pada graf ni. Kemudian kita belok ke arah paksi y. Okey, gunakan pembaris semua. Okey, jadi kita baca nilainya berapa? Ini 10, ini 11, ini 12. Jadi tengah-tengah ni ialah 11.5. Okey, jadi jawapannya sini. Okey, jawapannya ialah 11. Satu komen. Okey, 11.5. Okey, seterusnya dia kata yang kedua pula, nilai x apabila y sama dengan 20. Kat mana nilai y sama dengan 20 ni? So tengok dalam gambar aja, dalam graf y. So 20 mana? Ini 20. Okey, buat garis lurus daripada 20 ni terus ke arah graf. Okey, graf berada di sebelah kanan. Okey, kena pada graf, turun ke bawah. Okey, so jawapannya berapa? Jawapannya sini 3.5, ini 3.5, sini ialah 3.6. Okey, jawapannya ialah 3. Lupa lagi nak tukar pen. Okey, jawapannya ialah 3.6. Okey, so kita dah selesai menjawab soalan nombor 4. Okey, dah dapat 9 markah. Okey, itu saja untuk video kali ini. Video kali ini kita hanya menyelesaikan soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Okey, itu saja. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.